makruh. Allah tak suka orang yang buat benda makruh. Jadi kalau dapat meninggalkan, itu yang terlebih sempurna, itu yang terlebih baik. Jadi benda makruh tu banyak. Benda makruh tu banyak. Terima kasih kalau ada yang bayi-bayi yang beli-beli, terima kasihlah. Allah sajalah yang membalas budi baik kalian. Allah saja yang membalaskan budi baik kalian, memurahkan rezeki kalian dunia akhirat, zahir dan batin. Yang support-support, terima kasihlah. Meskipun dalam keadaan saya sedar ke tak sedar ke, terima kasih banyak-banyaklah. Allah saja yang membalas budi baik kalian. Baik, kemudian dan erti harus. Jadi sekarang ni ada tak sahabat boleh faham tak masalah hukum haram makruh ni? Kalau faham kita nak teruskan lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Azman, okey tak Azman? Cepat mari mengaji, free je ni, bukan kena bayar apa pun. Join kelas ni free je. Tak ada kena bayar ratus-ratus ribu. Free je, mari mengaji. Siapa pun mari dijemput, dipersilakan, dialu-alukan. Mari belajar, rugi tak belajar, mari belajar, rugi tak belajar. Kita kata kita nak petunjuk daripada Allah, petunjuk Allah Ta'ala tu Allah bagi melalui ilmu di antaranya. Hidayah tu daripada ilmu. Mari mengaji. Siapa pun tak peduli siapa pun mari mengaji, kerana majlis ilmu ni untuk semua. Majlis ilmu untuk semua, bukan untuk orang tertentu. Majlis ilmu bukan untuk orang baik. Menuntut ilmu ni untuk orang yang sedang berusaha nak jadi baik. Sampai bila kita nak duduk dalam keadaan tak nak jadi baik tu? Mari kita belajar dekat-dekatkan diri, berjinak-jinak dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak kira lelaki, tak kira perempuan, tak kira apa warna rambut, tak kira siapa pun. Ahli maksiat, ahli taat, yang tua, yang muda, yang baru belajar. Khususnya yang baru belajar, khususnya yang baru mengaji, ataupun yang tak pernah mengaji lagi ilmu tauhid, ilmu akidah, mari mengaji. Mari mengaji, jangan sombong. Yang orang sombong ni rugi. Lebih-lebih lagi sombong dengan Allah, rugi. Nanti amalan kita tak diterima oleh Allah. Orang yang jahil, dia takkan tahu dia membuat kesilapan. Orang yang jahil, dia tak tahu dia melakukan kesilapan dalam ibadat, yang mana kadang-kadang kesilapan yang dibuat tu menjadi asbab amalannya tidak sah. Sebab tu kita kena belajar. Bila kita belajar, kita akan nampak salah silap kita. Kita akan boleh usaha perbaiki. Bila Allah tunjukkan kesilapan dan kelemahan kita, kita ada peluang nak baiki sebelum kita mati. Daripada kita mati dalam keadaan membawa pelbagai jenis kedosaan, kesilapan yang kita sendiri tak sedar. Nanti nak berubah dah lambat dah. Dalam kubur tak boleh berubah dah. Dalam kubur kita dah tak boleh berubah dah sahabat. Nak berubah waktu hidup ni. Ni kita orang belajar ni, orang yang sedang usaha. Allah pandang usaha kita walaupun nampak remeh-temeh. Walaupun usaha kita nampak remeh-temeh, tapi dia usaha. Dia niat, aku nak belajar kerana Allah, aku nak tahu hukum hakam Allah, aku nak jaga amal ibadat aku sebagai bekalan amal aku. Meskipun hari ni dia baru join, hari ni dia baru belajar, hari ni dia baru azam. InsyaAllah kalau pendek kata umurnya, pendek, petang ni dia mati, malam sekarang dia mati, dia tak sempat nak pandai, tak sempat nak faham lagi, Allah ampunkan segala dosa dia. Rugi sahabat, rugi sangat-sangat kalau kita tak nak belajar ni. Tak peduli siapa pun mari belajar, mari mengaji. Tak peduli siapa pun mari belajar, mari mengaji, jangan sombong. Mari belajar, mari mengaji. Kita nak senang dunia, lebih-lebih lagi nak senang akhirat. Kita nak senang dunia, lebih-lebih lagi nak senang akhirat. Kalau kesenangan yang sementara ni pun kita bergaduh, kita berebut, takkan kita tak nak rebut kesenangan akhirat yang Allah nak bagi. Sangat-sangat tidak bijak lah, sangat-sangat tidak cerdik lah kalau semata-mata kita memilih kesenangan, kehebatan, kekayaan di dunia, tapi kita melepaskan peluang untuk mendapat kekayaan, kemegahan di hari kiamat besok. Mari mengaji. Orang nak berubah jadi baik, kata Imam Ghazali, siapa nak berubah jadi baik, jambatannya ilmu. Jambatannya ilmu sahabat. Kita tak boleh nak berubah jadi baik kalau tak ada ilmu. Nanti kita kena tipu. Nanti kita kena tipu dengan setan, kita kena tipu dengan nafsu. Nanti kita kena tipu dengan perasaan kita sendiri. Mari mengaji, mari belajar. Nabi SAW tak pernah pun mengkhususkan majlis ilmu ni untuk orang baik-baik, untuk orang soleh, untuk keturunan orang baik-baik. Dan majlis ilmu ni untuk semua. Nabi bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimatin. Menuntut ilmu ni untuk setiap laki-laki yang muslim, perempuan yang muslim, mari belajar. Tidak ada istilah terlewat, tidak ada istilah terlambat. Meskipun umur kita sekarang dah cecah 30-an, 40-an, 60-an, 70-an, tak ada istilah terlewat untuk belajar dan memperbaiki amal kita, tuan-tuan, sahabat. Tak ada istilah terlambat, sahabat. Mari kita belajar. Siapa yang belajar, siapa yang mengaji, ikhlas niatnya nak belajar, nak berubah, nak perbaiki diri,
Hari ni dia baru join, hari ni dia baru ikut. Andai kata pendek umurnya, tak sempat lagi nak jadi baik, dia baru mula belajar, dia dah mulakan langkah pertama lah, dia dah join kelas dah dengan niat aku nak belajar agama supaya aku nak ubah diri aku nak perbaiki diri aku nak cari bekal akhirat aku, mudah-mudahan aku dapat redha Allah, mudah-mudahan aku dapat kesenangan akhirat. Dia baru berubah, dia baru join, baru dia baru usaha, tiba-tiba mati dia mati, dia tak sempat nak berubah lagi. Tapi dia sedang berusaha, dia dah melangkah kepada anak tangga yang pertama. Matinya mati syahid, matinya diberi pahala oleh Allah, matinya diampunkan dosa-dosanya. Sebab tu sahabat, rugi kalau kita sombong dengan Allah, tak nak mengaji, tak nak belajar. Allah dah bagi kita macam-macam, Allah bagi hidup, Allah bagi rezeki, Allah bagi pekerjaan, Allah bagi makan minum, Allah bagi bini, Allah bagi laki, Allah bagi anak-anak, Allah bagi kereta, Allah bagi rumah, Allah bagi pangkat, Allah bagi jawatan, Allah bagi keselamatan, pergi balik kita tempat kerja, pergi balik kita pergi shopping mall, selamat pergi selamat balik, kita tinggalkan anak bini kita selamat duduk kat rumah. Siapa yang jaga kalau bukan Allah, sahabat? Jadi macam mana kita nak terima kasih dengan Allah ni? Macam mana kita nak terima kasih dengan Allah, sahabat? Macam mana kawan-kawan kita nak terima kasih dengan Allah, macam mana? Kalau orang banyak buat baik, kita tak terima kasih pun kita kata jahat adab dah. Kita jenis tak mengenang budi dah. Kalau ada orang selalu buat baik dengan kita, terima kasih pun tidak. Terima kasih pun tidak. Bagaimana kita? Maknanya kita orang yang tidak beradab, kita orang yang tidak berakhlak. Jadi ini Allah tak pernah tak buat baik dengan kita je yang tak perasan. Sebab kita dah pinjam barang Allah ni lama. Bila kita pinjam barang Allah lama-lama, kita berasa macam kita punya. Sebab tu kita sombong dengan yang memberi pinjam. Sebab Allah dah bagi pinjam umur, pinjam kesihatan, pinjam roh, pinjam jasad, pinjam anggota. Pinjam semua lama dah, berbelas tahun pinjam, bukan sehari dua. Berbelas tahun Allah bagi pinjam. Sebab tu kita berasa macam kita punya. Sebab tu kita berasa sombong dengan Allah, kita berasa tak perlu dengan Allah. Cuba kita bayangkan kalau Allah tarik balik semua ni. Cuba kita bayangkan kalau Allah hentikan degupan jantung kita, apa kita jadi, sahabat? Apa kita jadi, kawan-kawan? Kalau sekarang ni Allah Ta'ala hentikan degupan jantung kita, macam mana? Kalau sekarang Allah turunkan bala bencana kepada anak bini kita, macam mana kita susah tak hati kita? Kalau hari ni Allah buang kerja kita, Allah jadikan sebab-sebab kita dibuang kerja, macam mana, sahabat? Kita kena ingat, kita dapat kerja, kita dapat gaji, kita dapat mewah, kita dapat harta, kita dapat pangkat, itu semuanya hakikat anugerah pemberian daripada Allah. Jangan kita pandang usaha ikhtiar kita, jangan pandang makhluk yang bagi, tapi pandanglah itu adalah daripada pemberian Allah, semata-mata limpah rahmat dia. Jadi bagaimana kita nak balas ni jasa baik Allah pada diri kita, sahabat? Kalau kita banyak buat baik pada orang lain tak balas kebaikan kita, kita sakit hati. Kita sakit hati, kita menyampah, kita geram, kita marah. Pernah tak kita fikir benda yang sama kita buat kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Bagaimana pandangan Allah pada kita yang meratah nikmatnya pagi petang siang malam tapi tak tahu nak terima kasih dengan Allah? Bagaimana, sahabat? Macam mana kita nak jawab? Allah tolong kita pagi petang siang malam, tapi kita tak terima kasih dengan Allah. Kalau kita tolong orang banyak, kita banyak tolong orang, tiba-tiba orang yang kita tolong tadi tak pedulikan kita, tak pedulikan panggilan kita, tak nak jawab pun salam yang kita bagi, tak nak terima pun pelawaan kita dan ajakan kita. Bagaimana perasaan kita? Bila kita kongsi kena marah pula, tak apa. Orang marah kita tak apa, jangan Allah marah kita. Orang marah kita takkan menjadikan sebab kita diazab oleh Allah. Tapi kalau Allah yang marah kepada kita, pasti kita akan diazab oleh Allah. Jadi jangan peduli orang marah kita selagi kita buat benda baik, selagi kita buat benda betul. Orang nak marah, orang nak benci, pedulikan. Jangan risau. Kemarahan orang, kebencian orang, orang tak redha dengan kita sedangkan kita buat benda baik, benda betul, jangan risau. Tak memberi mudarat pun. Tetapi kalau Allah benci, kalau Allah yang marah, kalau Allah yang murka, pasti kita akan dapat mudaratnya dunia dan akhirat. Sebab tu, sahabat, mari kita dekatkan diri dengan Allah. Atur kehidupan kita. Ada masa cari rezeki, ada masa cari ilmu. Kita makan minum kita Allah yang jamin, makan minum kita Allah yang bagi, kesihatan kita Allah yang bagi.
Terima kasihlah dengan Allah. Apa maksud terima kasih dengan Allah? Syukur. Apa maksud syukur? Eh, Sabar. Orang nak jadi baik, Allah akan uji. Kita mengaji, Allah akan uji. Kita mengaji bab sabar, Allah uji lah. Sebab tu kita mengaji ni bukan niat nak jadikan ilmu ni sebagai perhiasan dalam diri kita dah. Kita niat belajar ni kita nak beramal. Kita niat kita nak beramal. Kalau Allah tak datangkan ujian, macam mana kita nak tahu adakah kita berjaya dengan ilmu? Adakah kita berjaya memanfaatkan ilmu tu? Jadi Allah datangkan ujian, baru kita tahu. Amalan kita setakat mana, iman kita setakat mana. Kalau kata ilmu, semua orang boleh bermegah-megah dengan ilmu. Semua orang boleh bermegah-megah dengan ilmu. Aku banyak mengaji, aku banyak mengajar. Tapi amalan kita bagaimana? Sebab tu bila kita mengaji, kita akan diuji. Kita mengaji bab sabar, kita mengaji bab redha, kita mengaji bab tawakal, kita mengaji bab memaafkan orang, kita mengaji bab bersangka baik dengan orang. Maka Allah uji. Allah akan datangkan kepada kita benda yang menyakitkan. Allah akan datangkan kepada kita orang yang menyakitkan hati kita. Bukankah itu daripada Allah? Bukankah itu daripada Allah? Adakah benda itu berlaku dengan tidak kehendak Allah? Tak, mustahil. Di situlah Allah nak latih kita, nak tengok kita berjaya amalkan ilmu ataupun tidak. Meskipun kita belajar, selagi tidak kita amalkan, tidak ada apa-apa pun kemuliaan pada diri kita. Meskipun kita belajar, meskipun kita mengaji, meskipun kita mengajar, tapi kita tak beramal, tak ada apa-apa lagi kemuliaan. Tak payah kita nak perasan sombong lah, tak payah kita nak perasan kita baik lah, tak payah. Meskipun beramal, jangan perasan. Apatah lagi kita tak beramal, nak perasan. Sabar. Tak apa. Sampai hari ni tak tegur, tak apa, kita terus buat baik. Tengok akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada tak Nabi membalas kejahatan dengan kejahatan? Dah, Nabi balas kebaikan. Nabi membalas kejahatan dengan kebaikan. Kalau membalas kejahatan dengan kejahatan itu kebiasaan. Tak apa bang. Kalau kita membalas kejahatan dengan kejahatan itu kebiasaan, itu ramai orang buat. Tak apa. Biarkan. Mudah-mudahan dia dapat berkah dulu dalam majlis ni. Biarkan. Jangan pandang, jangan layan. Kalau ada komen yang tak baik, pedulikan. Kalau ada komen tak baik, pedulikan. Doa-doakan mudah dapat hidayah. Mudah-mudahan jadi asbab. Mudah-mudahan jadi asbab dapat rahmat, dapat redha, dapat maghfirah daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan. Kita tengok kalau komen dia melampau-lampau menjadikan asbab bertambah dosa, nanti kita buang dia ke bulan. Kita buang dia ke bulan. Tak apa. Okey, sabar Kak Na. Sabar. Kita mengaji, kita akan diuji. Nampak tak tu? Tengah mengajar, tengah baca kitab pun ada ujian datang. Allah akan uji kita, nak tengok berjaya ke tidak kita dengan kesabaran, berjaya ke tidak nak amalkan ilmu. Jadi di situ nanti kita tahu, di situ nanti kita akan perbaiki. Aku gagal, solat malam boleh, puasa boleh, tapi dalam bab macam ni aku tak boleh lagi. Makna aku kena pertingkatkan lagi usaha aku. Aku kena pertingkatkan lagi. Ibadat yang besar-besar macam tu, contohnya pergi haji, umrah, korbankan duit, korbankan begini, korbankan begitu, aku boleh buat. Sembahyang malam, bangun tengah-tengah malam aku boleh buat. Sembahyang banyak-banyak aku boleh buat. Contohlah, puasa, menahan lapar dahaga aku boleh buat. Tapi rupa-rupanya aku lemah lagi. Bila Allah uji dengan orang-orang yang menyakitkan hati aku tak boleh sabar lagi. Makna aku lemah lagi. Aku nak kena usaha perbaiki lagi. Begitulah seterusnya. Kita takkan tahu qadar iman kita kalau kita tidak diuji oleh Allah. Jadi contohnya Allahumma salli ala Muhammad. InsyaAllah tak apa. Andai kata ada komen-komen yang tak berakhlak, kita abaikan. Andai katalah, tapi saya tak perasan lagi. Tak apa, doakan. Doakan. Kita pun dulu macam tu. Kita pun pernah macam tu. Kita pun dulu pernah macam tu. Baru hari ni kita nak belajar baik-baik. Baru hari ni kita nak belajar, nak bertatih-tatih. Jadi kalau kita tak tahu peringkat mana kesabaran kita, bagaimana kita nak perbaiki? Kadang-kadang kawan-kawan kita tanya, Ustaz, dulu waktu saya tak berhijrah lagi, okey je kawan-kawan, okey je, semua orang baik je dengan saya, semua orang suka je dengan saya, rezeki masuk je. Tapi bila saya dah berhijrah, saya dah solat, saya dah tutup aurat, saya dah tak pergi tempat-tempat maksiat, lain pula dugaan yang datang. Lepas satu-satu datang.
Ketahuilah, itulah tanda-tanda kamu sedang berada di jalan yang benar. Itulah tanda-tanda kamu sedang berada di jalan yang benar. Cuba lihat para nabi, cuba lihat para rasul. Cuba tengok sejarah alim ulama, adakah mereka menjalani kehidupan yang seronok? Adakah mereka melalui kehidupan yang seronok? Tak, caci, maki, fitnah, ugutan, dan macam-macam lagi. Jadi kita kena hadapi dengan kesabaran. Atasi masalah itu dengan ilmu. Jangan atasi masalah itu dengan hawa nafsu. Jangan kita atasi masalah-masalah tu dengan nafsu. Atasi dengan ilmu. Sebab itulah Allah bagi ilmu. Sebab apa kita nak belajar? Kenapa yang kita sungguh-sungguh nak belajar, siap buat jadual, siap beli kitab dan sebagainya? Kenapa? Kenapa? Bukankah untuk kita amalkan? Bukankah untuk kita perbaiki diri kita? Maka di sinilah tempat dia. Di sinilah tempatnya. Nabi bersabda, yang maksud daripada hadis, Nabi kata hati-hati, jaga-jaga. Syurga itu dikelilingi oleh benda yang menyakitkan. Nak pergi syurga ni kita kena jumpa benda yang menyakitkan hati, menyakitkan nafsu. Itu jalan nak pergi syurga. Siapa cakap? Nabi SAW yang bersabda, mustahil Nabi dusta, mustahil Nabi bohong. Kalau kita nak benda yang kita kasih, kita kena lalui, kita kena tempuhi dengan benda yang kita tak kasih. Kalau kita nak dapatkan benda yang kita suka, kita kena lalui benda yang kita tak suka. Saya tak suka dengar kutuk anggota badan sendiri, sedangkan itu badan kita. Kita ni, sesempurna mana pun kita ni hina, Kak Nah. Secantik mana pun, tak kisahlah orang tu tubuh dia sempurna ataupun cacat, semuanya jadi bangkai. Semua jadi bangkai, Kak Nah. Sekarang ni dalam perut kita ni, dalam perut saya ni, walaupun nampak tubuh badan saya ni sempurna, dalam perut saya ni ada tahi, dalam perut saya ni ada najis. Dalam perut kita ni semua, dalam perut kalian ni, dalam perut kalian, dalam perut saya ni ada tahi, ada najis. Tak ada kemuliaan pun. Ni semua nanti tubuh badan kita ni, Kak Nah dan sahabat-sahabat lain, kena humban, kena buang dalam lubang tu. Yang kita nak bawa hati yang baik, hati yang bertakwa, hati yang bersih. Ini yang kita nak bawa balik menghadap Allah. Ini yang kita nak bawa balik. Terbalik dah. Ini yang kita nak bawa balik. Tak kisah orang cantik, orang tak cantik, orang handsome, orang tak handsome, segak tak segak, sempurna tak sempurna, walaupun dia ratu nombor 1, Miss World sekalipun, dia kena buang, dia kena humban, dia kena buang dalam tanah tu, dia kena campak dalam lubang tu. Pedulikan. Kita mengaji, Allah akan uji. Nabi dah pesan dah. Tak boleh cakap dalam badan kita ada najis sebab dah ada yang didakwa berpegangan salah. Suruh dia buka kitab penawar bagi hati. Suruh dia buka dalam kitab penawar bagi hati, kitab tasawuf tu, pergi tengok. Sebab kita tak perasan dalam tubuh badan kita ni ada benda kotor lah, sebab kita sombong. Kau cantik setara mana pun, dalam perut kau ada tahi. Apa yang kau nak sombong sangat? Apa yang kau nak belagak sangat? Apa yang kau nak hina orang sangat? Apa yang kau nak rendah-rendahkan orang sangat? Sedangkan kejadian kau dengan aku sama je. Itu tasawuf, itu ilmu tasawuf. Dia nak ajar kita ni jangan pernah merasakan mulia walau sikit pun. Kita ni banyak lupa. Kita lupa hakikat. Sebab tu kita sombong, sebab kita lupa hakikat diri kita yang sebenarnya hakikat secantik mana, seputih mana, secantik mana pun hakikatnya apa? Kita ni keji. Tilik asal kejadian kita semua. Ada tak di karangan kawan-kawan yang 51 orang ni Allah jadikan dia daripada asal air madu ataupun air mawar ataupun air daripada leburan emas? Ada tak? Semua daripada air mani. Semua daripada air mani yang jijik, yang hina. Itu kejadian kita.
Sekarang ni pula bawa tahi, pergi mari, pergi surau, pergi masjid, pergi pejabat, pergi shopping, bawa tahi. Kita kalau jumpa kat tengah jalan, kalau kita jumpa kat tengah jalan, kita jumpa kat tengah jalan lori tu, lori indah water tu yang sedut tahi tu, kita pandai jauhkan diri kita. Seboleh-boleh kita nak potong lori tu, kita kata, lori tahi, dalam tu ada tahi, kotorlah, lagi jauh-jauh lah. Kita sedar tak benda sama ada dalam perut kita? Sedar tak dalam perut kita ada benda sama? Sebab tu bila kita berasa nak sombong dengan orang, tilik diri kita. Bila kita berasa nak hina orang, nak keji orang, nak celak, tengok diri sendiri. Kejadian kita bagaimana? Apa yang kita bawa dalam perut sekarang? Dan lepas kita mati besok, apa yang jadi dengan tubuh badan kita ni? Semua jadi bangkai busuk, lebih busuk daripada bangkai binatang lagi. Apa hebatnya kita? Yang kita nak hina-hina kejadian orang, kenapa? Allah tak pandang kau secantik mana pun, Miss World. Tapi kalau kau tak beriman dengan Allah, kau tidak beramal soleh, hati kau kotor, hati kau syirik, hati kau munafik, neraka lah tempat dia. Tak ada tempat dalam syurga tu untuk orang yang macam tu. Dalam kitab tasawuf, tengok dalam kitab penawar bagi hati, ubat penyakit sombong, ubat penyakit ujub, perasan diri hebat, perasan diri cantik, perasan diri hebat, perasan diri sempurna, hina orang, cela orang, maki hamun orang. Tengok balik hakikat diri. Itu yang diajar dalam kitab penawar bagi hati, kitab tasawuf. Ingatkan diri kita siapa, mana asal kita datang dan mana kita nak pergi. Kita keluar daripada lubang, kemudian akan kembali kepada lubang juga. Betul ke tidak? Kita ni sombong. Bila kita lupa hakikat diri kita, sebab itulah kita nak menyalahkan orang, nak menghina orang. Kena ngaji tasawuf banyak-banyak. Siapa yang kata ilmu sesat tu, suruh dia ngaji. Kalau dia tak nak mengaku, dia kata salah kalau nak menyebut dalam badan kita ni ada tahi, ada najis, suruh dia ngaji kitab. Suruh dia ngaji kitab penawar bagi hati tu. Tak payah ngaji kitab hikam, tak payah ngaji kitab Minhajul Abidin. Kitab penawar bagi hati tu pun cukup dah. Itu kitab mubtadi tu. Kitab untuk orang yang mula-mula nak dekatkan diri dengan Allah. Suruh dia buka dah. Suruh dia tengok. Itu boleh jadi orang yang musuh-musuh ahli sufi, orang yang musuh ahli tasawuf, orang yang musuh tariqat, orang yang musuh ilmu tasawuf, boleh jadi tu. Kalau dia kata salah kitab tu, maknanya kailnya panjang sejengkal, tak payah nak lautan dalam nak diduga, tak payah. So dia ngaji sungguh-sungguh, ngaji betul-betul, ngaji sempurna. Jangan main cekuk-cekuk ngaji betul-betul. Ngaji biar kata tauhid ngaji, tasawuf ngaji, fiqh ngaji, tauhid ngaji, Quran ngaji. Jangan tiru-tiru orang dengar cakap macam tu kita tiru, dengar orang cakap begini kita tiru. Salam ustaz, bau yang mana yang sesuai ni? Yang warna putih. Yang warna putih. Okey, jom ngaji. InsyaAllah Kak Na, insyaAllah. Allah bersama kita sentiasa. Wallahu ma'as sabirin. Allah Taala tu akan menyertai. Allah Taala tu akan beserta dengan orang-orang yang sabar. Sabar banyak-banyak. Kita belajar bab sabar, Allah uji. Kalau tak diuji, kita tak tahu kita sabar ke tidak. Ingat tu. Kena selalu ingat hakikat diri kita siapa. Bila kita lupa hakikat diri kita siapa, kita berasa semua ni kita punya, itulah timbul sombong, hina orang, pelekeh orang, duk ejek-ejek anggota orang, itu semua sombong, takabbur. Orang yang sombong, orang yang takabbur, orang yang ujub ni, Allah Taala akan haramkan dia daripada mendapat benda yang sebenar. Sekejap, 5 minit, sekejap. Sekejap dong.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Minta maaf. Ada iklan sekejap. Ada iklan sekejap. Okey, ngaji terus ngaji. Kalau badan kita busuk, kita kena pakai minyak wangi. Nak wangikan tubuh, pakai minyak wangi. Tapi nak wangikan hati dengan ilmu. Nak wangikan hati dengan ilmu. Nak wangikan hati dengan ilmu. Nak wangikan hati bukan minum minyak wangi, bukan sembuh dengan minyak wangi dah. Nak wangikan hati dengan sifat yang terpuji. Insya-Allah teruskan belajar sungguh-sungguh. Sabar. Orang yang mengaji akan Allah uji. Orang yang mengaji Allah akan uji. Azman. Yang mana? Okey, sambung balik. Ngaji tasawuf. Kita ni kena ngaji tasawuf juga. Tauhid ngaji, tasawuf ngaji. Baru insya-Allah dia tak jalan sengit. Baru dia tak jalan sengit. Orang perempuan nak keluar rumah jangan wangi sangat. Betul. Orang perempuan beli tu pakai kat rumah. Pakai minyak wangi sekadar nak buang bau yang tak sedap pada tubuh. Jangan sampai orang lain boleh hidu wangi. Jadi saya jual ni untuk makna kita yang nak beli kena bijak. Kita nak beli, kita nak pakai minyak wangi, kita kena ada ilmu. Sebab tu sama macam kita nak beli pakaian, kita kena ada ilmu. Kita kena ada ilmu. Okey, baik. Okey sahabat, insya-Allah hukum wajib, sunat, haram, makruh dah sudah. Kita baca kitab balik insya-Allah. Dan erti harus pada syarak itu, perempuan pakai letak kat telekung je, tak apa boleh. Nak pakai solat boleh, wangi-wangi. Tapi nak keluar janganlah, keluar rumah jangan. Dan erti harus pada syarak itu ialah, okey sahabat, terus kita apa? Kita Misbahul Munir, muka surat 17. Ini ulang kaji untuk yang tak dapat ikut kelas saya yang dah tengah-tengah, yang dah hujung-hujung tu. Saya saja buat ulangan kelas tambahan ni untuk kawan-kawan yang tak dapat ikut daripada awal. Nanti lama-lama mudah-mudahan dapat sambung, insya-Allah. Terima kasih Abah selembar. Dan erti harus pada syarak itu ialah barang yang dibiar dan dihelak akan dia dengan tidak berdosa. Afwan. Okey, sahabat, sekarang ni kita dah sampai kepada hukum syarak yang kelima. Hukum syarak ada 5, wajib, sunat, makruh, haram, harus. Okey, sekarang kita dah sampai kepada hukum yang kelima daripada 5. Hukum yang kelima daripada 5. Okey, iaitu hukum harus. Kita selalu dengar perkataan ni harus. Harus ni sahabat, ada kalanya harus pada syarak. Sekarang ni kita nak belajar harus pada syarak. Ada kalanya harus pada akal, ada kalanya harus pada adat. Jadi kita nak belajar ni dalam kitab ni ditegangkan supaya dapat kita membezakan di antara hukum-hukum tadi. Yang dimaksudkan harus pada syarak bagaimana? Yang dimaksudkan harus pada akal bagaimana? Yang dimaksudkan dengan harus pada aradi bagaimana? InsyaAllah kalau Ustaz ulang berkali-kali pun tak apa. Tak pernah rasa jenuh. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah tolong kita. Sebab saya suka ulang-ulang. Sebab kita ni kadang-kadang tak perasan. Waktu cakap kali pertama tu tak perasan. Kadang-kadang tak sempat nak salin, tak sempat nak dengar. Kadang-kadang dengar tapi tak apa nak faham. Jadi kita ulang-ulang. Baik. Jadi harus pada syarak itu ialah barang yang dibiarkan, dihelak akan dia dengan tidak berdosa dan tidak dijanji seksa. Betul. Kadang-kadang memang selalu. Saya pun kuat lupa. Mata tak jaga, telinga tak jaga, perkataan tak jaga, makan macam-macam. Itu semua itu asbab hati kotor. Hati kotor tu semua asbab tu ilmu manfaat lagi. Ilmu manfaat lagi. Okey, jadi harus pada syarak harus pada syarak iaitu mana? Dengan molek-molek dengan baik-baik. Harus pada syarak ni iaitu suatu perkara yang Allah Taala biarkan. Apa maksud Allah Taala biarkan? Kau nak buat silakan, kau tak nak buat pun silakan. Kau nak buat silakan, kau tak nak buat pun silakan.
InsyaAllah ni apa abe tu Azman ada stok. Kalau terlupa minta kat Azman ada stok. Azman ada simpan insya-Allah. Lok gi lah. Lok gi lah. Benda yang dibiarkan. Itu makna harus. Perkara yang Allah biarkan, maksudnya nak buat boleh, tak nak buat boleh. Buat tak dapat pahala, tak buat tak berdosa, dan kalau tak buat pun tak dapat pahala. Itu erti harus. Setakat ni boleh faham tak, sahabat? Kawan-kawan, geng. Oi geng, oi. Oi kawan-kawan. Faham tak setakat ni harus tu apa? Harus pada syarak. Nanti kita akan belajar harus pada akal, harus pada adat pula. Sekarang ni hukum syarak. Jangan cepat nak lompat kelas. Bawa bersabar. Bawa sabar. Nabi SAW bersabda, agama tu padat, agama tu padu. Semoga perkara hari itu menjadi pahala pada kita. Nanti korang sampai, sekejap lagi sampai tu. Sekejap lagi sampai. Sekarang ni nak faham dulu harus tu dulu. Harus tu apa? Harus tu maknanya perkara yang dibiarkan. Nak buat boleh, tak nak buat boleh. Buat tak dapat pahala. Kalau tak buat pun tak berdosa. Kalau tak buat pun tak dapat pahala. Kalau tak buat pun tak dapat pahala, dan tak buat pun tak dosa. Kalau buat, pahala pun tak dapat, dosa pun tak dapat. Kalau tinggalkan, pahala pun tak dapat, dosa pun tak dapat. Gitu. Betul tu. Contohnya mandi. Tengok bawah tu ada contoh dibagi. Tidak berdosa dan tidak dijanjikan sesa dan tidak dijanjikan dengan pahala atau yang mengerjakan akan dia. Bahkan diberi pilih akan dia. Diberi pilih di antara buat dan tinggal itu. Diberi pilih. Allah Ta'ala bagi pilih. Nak buat-buatlah, tak nak buat terpulanglah. Begitu maksud diberi pilih. Tak sama macam wajib dulu. Wajib dulu mesti kena buat. Kalau haram dulu mesti kena tinggalkan. Kalau yang sunat digalakkan buat. Kalau yang makruh digalakkan tinggal. Adapun yang harus ni lok gila. Lok gila, ikutmu lah. Nak buat ke tak nak buat ke, ikutlah. Nak buat pun boleh, tak nak buat pun boleh. Itu erti harus pada syarak. Okay. Mana contohnya? Seperti berjalan. Lok gila, kau pandalah, kau pandamu lah, ikutmu lah. Itu harus. Tapi hukum harus ni sahabat, hukum harus ni kawan-kawan dia akan berubah. Hukum harus ni kawan-kawan dia boleh berubah. Jaga-jaga. Hukum harus ni dia boleh berubah-ubah. Hukum harus ni dia boleh berubah-ubah. Contohnya mana? Berjalan. Ikutmu nak buat kau ikutmu nak buat kau, tok si buat kau, ikutmu. Allah gila, ikutmu lah. Terpulang lah, ikut kau lah. Kau nak buat kau tak nak buat kau, tersorah lah dekat kau. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tak apa. Tak cici lagi. Tak tercici kita api lagi. Tak cici kita api lagi. Okey, itu makna harus. Contohnya mana? Seperti berjalan. Betul. Pandai dah. Ngaji kawan-kawan kita ni sebenar saja duduk diam buat macam tak tahu. Kalau saya tersilap tolong tegur. Kalau saya tersilap tolong betulkan. Saya bukan malaikat, saya bukan ulama. Saya bukan ulama, saya bukan malaikat, saya bukan orang alim, saya bukan orang hafal Quran, saya bukan orang hafal hadis. Orang negeri cakap pokok dek kau. Pokok dek kau pulanglah dek kau. Ikut kau lah. Lantak kau lah. Kau nak buat kau tak nak buat kau, lantak kau lah. Baik. Contohnya berjalan tadi. Kau nak berjalan kau tak nak berjalan kau, ikut kau lah. Tak ada siapa nak larang, tak ada siapa nak barang. Kau nak berjalan kau jalan lah. Ikut suka kau lah. Kau nak berjalan pun boleh, kau tak nak berjalan pun boleh. Sebab hukum asal berjalan ni hukumnya harus. Bukan wajib, bukan sunat berjalan, bukan wajib berjalan, bukan haram berjalan, bukan makruh berjalan. Harus. Itu tilik kepada asal. Tidur. Azman.
Tidur asal hukumnya tidur harus. Ikut kau lah. Kau nak tidur kau tak nak tidur ke ikut kau lah. Dan kalau tidur dosa tak? Tak. Dah kalau dia tak tidur, dapat pahala tak? Tak. Tidur tu harus. Semata-mata yang namanya tidur tu hukumnya harus. Semata-mata tidur tu hukumnya harus. Nak tidur boleh, tak nak tidur lantak kau lah. Nak tidur boleh, tak nak tidur lantak kau lah. Tak ada masalah. Makan. Ni kawan-kawan dah makan ke belum ni? Dah pukul 3 dah. Dah makan ke belum? Sahabat dah makan ke belum? Cakap KL sikit. Dah awak ni, kamu ni, kalian ni dah makan ke belum? Harap dah makan lah. Boleh jadi ada yang puasa kot. Alhamdulillah. 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 Syukur. Alhamdulillah. Dah makan. Alhamdulillah. Belum Ustaz, saya makan. Saya sekali. Bagus. Alhamdulillah. Puasa. Alhamdulillah. Yang puasa doakan yang tak puasa. Yang puasa doakan yang tak puasa. Ustaz dah makan ke belum? Belum. Dan makan ikut dan makan. Tak dan tak makan. Kadang kalau lapar betul-betul makan. Tu dah. Tak apalah, kadang-kadang boleh makan. Kadang-kadang boleh makan. Kojak lagi. Okey, terus nanti kan kita tak bacakan. Okey, berjalan harus, tidur harus, makan harus, minum harus dan sebagainya daripada perkara-perkara yang harus. Tetapi, jaga sahabat. Ni. Tetapi jaga tengok kitab. Jangan galit. Tengok kitab tu. Tetapi, tadi sekarang ni dia nak ubah hukum dah. Asalnya makan, minum, berjalan tadi hukumnya harus. Tetapi, jaga ni, tetapi ni penting ni dia nak bagi tahu ni. Istisna sini, ada pengecualian. Tetapi dikatakan harus yang tersebut itu selama tidak jadi tangga bagi 4 perkara yang terdahulu. Yang dikatakan harus tadi selagi benda-benda yang harus seperti makan, minum, tidur, berjalan tadi tidak ada hubung kait ataupun tidak menjadi sebab bagi 4 yang terdahulu, makna selagi dia tidak menjadi hubung kait dengan 4 hukum yang sebelum ni. Yang sebelum tu iaitu mana? Tak ada sangkut paut dengan wajib, tak ada sangkut paut dengan haram, tak ada sangkut paut dengan harus, tak ada sangkut paut dengan makruh, tak ada sangkut paut dengan sunnah. Jadi selagi perbuatan yang harus tadi tidak ada hubung kait dengan 4 hukum yang sebelum, maka hukumnya harus. Hukumnya harus. Maka jika jadi tangga bagi 4 yang terdahulu, seandainya perkara yang harus tadi itu menjadi sebab ataupun berhubung kait dengan salah satu daripada 4 hukum yang sebelum, maka tidak dinamakan akan dia harus lagi. Tak bolehlah nak panggil benda tu harus lagi apabila dah berhubung kait dengan salah satu daripada 4 hukum yang sebelum. Dia dah bertukar hukum dah. Daripada harus dia dah bertukar dah. Setakat tu boleh faham tak sahabat? Setakat tu boleh faham tak? Boleh. Siapa faham? Komen faham? Siapa tak faham? Okey, Cik Ani. Okey, siapa lagi tak faham? InsyaAllah. Kita cuba tidak tinggalkan kawan-kawan yang lain. Kalau tak faham untuk kali ni, kalau tak faham kali ni, kita ulang nanti insya-Allah. Okey, harus ni contohnya makan tadi, makan. Siapa tak apa, jangan malu, jangan segan, kita belajar. Semua yang faham tu semua daripada tak faham dulu, sama yang pandai semua daripada tak pandai dulu, tak payah belagak sombong. Kita reti ni, sebelum kita reti tu kita tak reti ke? Jahil juga kita pun. Jadi kita cuba raikan juga kawan-kawan kita yang masih belum nampak lagi.
Hak tetapi macam mana tu? Tadi macam tadi, asal hukum harus ni harus bermaksud perkara yang dibiarkan oleh Allah. Maknanya nak buat boleh, tak buat pun boleh. Tidak ada janjian pahala, tidak juga ada janjian dosa. Contohnya seperti makan. Semata-mata makan tu hukumnya harus. Semata-mata makan tu tak ada hukum. Hukumnya harus. Bukan tak ada hukum, hukumnya harus. Semata-mata makan. Tapi apabila makan tu, apabila kita nak makan tadi, ada hubung kait dengan hukum yang sebelum. Sebagai contoh tengok sini. Dengar baik-baik. Contohnya, kita sangat lapar. Sangat-sangat lapar. Yang boleh mengakibatkan kematian. Yang boleh menyebabkan kematian. Kalau tak makan, pada adatnya, gol lah kita. Pada adatnya kalau tak makan ni, memang gol lah. Balik alam sebelah mata, sebalik mata. Kalau tak makan ni, alamatnya gol lah kita. Maka pada ketika itu, maka hukum makan tadi yang asalnya harus, nak makan pun tak apa, tak makan pun tak apa, pada waktu yang begitu, hukum makan tadi bertukar jadi wajib. Mesti kena makan. Nampak tak? Tadi asalnya harus, tak makan pun tak apa. Tapi sekarang wajib kena makan. Kerana kalau tak makan ni pada adatnya akan hilang nyawa. Padahal hukum syarak mengatakan wajib memelihara nyawa. Wajib menjaga nyawa. Kalau memudaratkan diri, jadi wajib. Kalau tak makan, gol. Kalau tak makan, mati. Maka wajiblah makan. Alhamdulillah. Ataupun contoh mana? Contoh, malam ni ataupun maghrib nanti kita ada kelas pengajian. Kelas pengajian. Jadi kita nak duduk dalam majlis ilmu dalam keadaan selesa. Sekarang ni tak adalah kita nak katakan kita ni sampai tahap darurah kalau tak makan mati. Tapi kita nak makanlah, aku nak makan sikit lah, supaya nanti sekarang aku boleh selesa duduk dalam kelas pengajian. Perut tak berbunyi keruk, tak ada gangguan. Maka kita makan tadi tu jatuh sunat. Kerana nak menjaga ibadat kita. Maka orang yang makan dalam keadaan hukum sunat tadi, dia makan tu diberi pahala oleh Allah. Dia makan waktu tu dapat pahala. Ataupun kita makan dengan niat apa? Kita makan dengan niat nak mengkuatkan tubuh badan supaya malam nanti kita boleh pergi mencuri. Aku nak makan lah ni. Nanti malam sekarang nak pergi mencuri ni. Malam sekarang nak pergi merompak ni. Nanti kalau lapar tak syok pula nak pergi merompak, nak pergi mencuri ni. Jadi kita pun makanlah. Makan tadi dengan niat nak bertolong, nak menolong perbuatan haram, iaitu mencuri tadi. Maka pada ketika itu, hukum makan yang asalnya harus berubah jadi haram. Berdosa dia makan dengan niat dan tujuan yang begitu. Nampak tak sahabat? Boleh tak? Nampak tak? Bukan nampak saya. Nampak tak masalah tu? Nampak tak masalah tu? Kita makan kerana nak menguatkan tubuh badan kita dengan niat apa? Nak buat maksiat. Maka hukumnya haram. Hukumnya haram. Makan dengan niat nak menolong maksiat tadi, hukumnya haram. Meskipun makanan tu halal. Meskipun makanan tu halal, nasi, ikan, sayur. Tetapi niat kita makan tadi supaya kita ni kuat tubuh badan nak melakukan maksiat. Maka hukumnya haram. Alhamdulillah. Allah bagi faham. Kita usaha ikhtiar. Belajar, mendengar, mikir, menerangkan yang memberi faham Allah. Itulah gunanya, itulah untungnya kan, Zafri. Kalau kita tak duduk dalam majlis ilmu, selama-lamanya kita tak faham. Tadi sebelum hadir kuliah tak faham. Duduk dalam kuliah faham dah. Allah dah bagi faham tu. Maknanya Allah nak perbaiki amalan kita. Allah nak perbaiki amalan kita. Allah nak nambahkan ilmu kita. Makin banyak ilmu, makin kita banyak panduan untuk beribadat dengan baik, dengan betul. Contohnya mana tadi? Maka tidak dinamakan harus lagi seperti berjalan. Maka jika berjalan itu kerana nak menuntut ilmu yang wajib. Okey sahabat.
Ni contoh. Jika berjalan tadi tu dengan tujuan apa? Berjalan tadi apa tujuannya? Berjalan tu tadi contohnya, aku nak kena keluar rumah lah. Kenapa nak kena keluar rumah? Dekat rumah ni tak ada kelas pengajian yang wajib. Dekat rumah ni aku tak boleh nak belajar ilmu yang wajib-wajib. Ilmu yang wajib ni dibacakan dekat surau Tuhan. Ilmu yang wajib tu dibacakan dekat kuliah kat masjid Tuhan. Maknanya kalau kita tak keluar berjalan ke masjid, kalau kita tak keluar berjalan ke surau, nescaya kita tidak akan dapat menunaikan kewajipan menuntut ilmu fardu ain. Permata hati, keperluan tengok dulu. Keperluan tu tengok keperluan macam mana. Ni kita buat contoh berjalan tapi hukumnya wajib. Contohnya, kita dekat rumah tak dapat nak belajar fardu ain. Dekat rumah tak ada majlis ilmu fardu ain. Suami kita pun tak ajar kita ilmu fardu ain. Ataupun suami kita pun tak dapat nak mengaji ilmu fardu ain yang wajib-wajib di rumah. Tetapi dalam masa yang sama di masjid, di surau ada dibacakan kitab-kitab ilmu fardu ain. Pada adatnya kalau kita duduk di rumah, kita takkan dapat menunaikan kewajipan menuntut ilmu fardu ain tadi. Kecuali kita mesti kena keluar daripada rumah. Tak kisahlah berjalan ke, naik motor ke, naik kereta ke. Maka hukum berjalan, hukum naik kereta, hukum naik motor, nak pergi ke tempat majlis ilmu yang wajib tadi, jadi wajib hukum dia. Jadi keluar berjalan ke majlis ilmu tadi hukumnya wajib. Wajib berjalan ke majlis ilmu. Wajib berjalan ke majlis ilmu. Apa maksud wajib? Kembali balik pada hukum asal. Wajib tu apa maksud wajib? Apa maksud hukum wajib? Perkara yang diperintah oleh Allah sebagai perintah yang muktamad. Maknanya kalau kita tak keluar berjalan ke majlis ilmu, hukumnya haram. Haram duduk rumah tak keluar cari ilmu yang wajib tadi. Sebab pada ketika tu berjalan tu bukan harus dah. Berjalan tu jadi wajib. Wajib yang tadi lah, wajib yang asal tu. Oi, jangan tidur. Kembali balik kepada hukum wajib yang asal tu lah. Yang pertama tu. Jangan lupa. Asal ni tadi berjalan hukumnya harus. Tapi dengan berjalan tu tadi baru tertunai kewajipan, maka berjalan tu tadi bukan harus dah. Berjalan tu hukumnya wajib. Wajib berjalan. Wajib berjalan. Maknanya wajib kena keluar rumah. Kalau tidak, hukumnya berdosa. Masya Allah, tengah jemur baju. Tengah fokus, patutlah tanya tak jawab. Kalau tak tidur Ustaz. Kalau buka online Ustaz dah dengar baru kami. InsyaAllah. Jadi mana-mana kita sekarang ni, kalau ada majlis ilmu yang wajib dekat masjid, dekat surau, dan kita tak ada lagi belajar ilmu yang wajib kecuali ada di surau masjid, wajib keluar, pergi ke surau, pergi ke masjid. Kalau tak kita berdosa. Kalau tak kita dosa. Kenapa pula berdosa? Kerana meninggalkan perkara yang wajib, iaitu mana? Keluar rumah cari ilmu fardu ain. Okey, kita kiaskan, sahabat. Kita kiaskan masalah ni dengan dengan tengok TikTok ni. Tengok TikTok ni hukum asalnya harus. Nak tengok boleh, tak nak tengok kan boleh. Nak tengok pun boleh, tak nak tengok pun boleh. Tiba-tiba. Contohnya kita ni dekat kampung kita, dekat masjid kita tak ada kelas pengajian ilmu fardu ain. Kita tak belajar ilmu fardu ain. Di surau pun tak ada, di masjid pun tak ada. Cuma yang adanya kelas fardu ain ni, kelas ilmu-ilmu yang wajib ni ada di dalam TikTok saja. Sebagai contoh, di dalam TikTok saja, di dalam kuliah online saja. Maka sekarang ni berubah hukum. Membuka TikTok, tengok TikTok tadi, asal hukumnya harus, dia bertukar menjadi wajib tengok TikTok. Wajib buka TikTok kerana
Dengan membuka TikTok tadi tu kita boleh belajar ilmu yang wajib. Dengan ikut kelas pengajian online ni boleh menunaikan kewajipan kita menuntut ilmu yang fardu ain. Maka contoh macam sekarang ni lah. Ni sahabat ni. Oi, 65 orang ni. Oi. 65 orang ni sekarang ni, kalau seandainya kalian tak belajar lagi ilmu fardu ain ni, ilmu tauhid ni, sekarang ni kalian sedang membuat benda yang wajib. Kalian mendapat pahala yang wajib, pahala yang besar, pahala yang banyak. Faham ke tidak? Bukan marah dah. Ingatkan, nak bagi tahu. Orang nampak macam kalian-kalian ni main TikTok saja. Rupanya sedang menunaikan kewajipan. Kewajipan ni pahala dia besar tak, sahabat? Besar tak? Oi, jawablah. Besar tak pahala? Besar. Besar mana? Besar. Jadi sekarang ni, kawan-kawan ni 66 orang ni sedang mengaji online ni dapat pahala besar ni sebab ilmu yang kita sedang baca ni ilmu fardu. Pahalanya besar. Pahalanya besar. Lumayan. Ingat saja-saja ke, sahabat? Ingat kita belajar mengaji macam ni main-main ke? Lepas ni nak tengok TikTok yang mengarut. Lepas ni tak nak tengok. Itu kembali kepada apa yang kita tengok lah. Kalau kita tengok benda haram, maka hukum tengok TikTok tu haram. Kalau kita tengok benda yang sia-sia, hukumnya harus. Kalau kita tengok benda yang haram, jadi haram lah kita tengok TikTok. Jadi TikTok tak salah apa pun. Nampak tak? Jadi macam sekarang ni, sahabat sedang duduk di dalam hukum yang wajib ni. Duduk dalam keadaan wajib ni. Tengok, kalau ilmu tu, ilmu fardu ain yang kita tak belajar lagi, hukumnya wajib ikut kelas online. Kecuali kalian ada mengaji di rumah. Ilmu yang fardu. Kita kata kita nak tengok TikTok lah pukul 3 sekarang nak kena buka TikTok lah. Kenapa? Pukul 3 sekarang ada kelas pengajian fardu ain. Aku tak belajar lagi ilmu tauhid tu, tapi ada dalam TikTok tu. Maka hukumnya wajib buka TikTok. Wajib buka TikTok. Seandainya tidak ada di tempat lain, wajib buka TikTok. Tengok. Sebab apa? Nak menunaikan kewajipan kita belajar ilmu fardu ain. Agak-agak faham dah tu InsyaAllah. Agak-agak faham dah. Maka wajib pula berjalan itu. Dan jika berjalan itu kepada maksiat, dan kalau kita berjalan tadi dengan tujuan dan niat nak pergi buat maksiat, kita berjalan dengan niat nak pergi buat maksiat, kita berjalan tadi dengan sebab nak buat maksiat, maka hukum berjalan tadi daripada harus bertukar jadi haram. Pandai. Orang bijak-bijak belaka ni dalam ni. Yang ngaji ni semua bijak-bijak. Orang pilihan Allah. Ingat kaling-kaling ke pilihan Allah? Kalau pilihan makhluk tak apa lagi. Ni pilihan Tuhan. Kalian ni pilihan Tuhan. Kalian ni pilihan Allah. Rugilah orang yang berpaling. Rugilah orang yang berpaling daripada panggilan Allah. Rugilah orang yang sombong dengan jemputan Allah menjadi tetamu-tetamu Allah. Sangat-sangat malang, sangat-sangat besar kerugiannya. Allah panggil kita nak bagi benda baik. Allah panggil kita nak bagi benda baik, kita palingkan muka kita. Makna kita sombong. Kita sombong. Bila sombong dengan Tuhan, siaplah. Siaplah nanti balasan dia. Allah tahu kita tak pandai beribadat. Allah jemput suruh duduk dalam majlis ilmu supaya kita faham dan pandai buat ibadat. Tiba-tiba kita palingkan muka. Tak nak bosan lah. Buang masa lah. Siap. Tunggu nanti hari kiamat. Kecuali kita dah pandai, kecuali kita dah alim, kecuali kita dah tahu selok belok dalam bab akidah. Tu tak apalah. Jaga-jaga sahabat ni. Jaga-jaga sahabat ni. Kita bertuah Allah Ta'ala kurniakan ni TikTok ni. Dapat kita belajar. Sungguh sahabat. Jadi kalian ni di antara golongan yang bijak menggunakan TikTok ni. Orang lain kadang-kadang tengok TikTok dapat dosa, tapi kalian
Tengok TikTok dapat pahala besar pula tu. Jadi jangan sombong bila Allah jemput kita duduk belajar agama, sebab Allah nak baiki. Kita doa pada Allah, minta Allah tolong kita, minta Allah nak selamatkan kita, minta Allah terima amal ibadat kita. Jadi sekarang Allah tolong. Allah tolong dengan mana? Allah tolong macam mana? Allah panggil kita, Allah jemput kita. Suruh dengar ilmu yang bermanfaat supaya amalan kita yang salah jadi betul, yang tak faham jadi faham. Bila dah faham dah betul, nanti Allah bagilah. Allah bagilah pahala. Tapi bila Allah jemput kita suruh mengaji, Allah jemput kita duduk singgah dalam kelas-kelas pengajian ilmu tauhid, ilmu fardu-ain, kita sombong, kita lari. Nanti kita yang rugi. Allah tak rugi. Kita yang rugi. Allah pilih untuk hadir dalam majlis ilmu. Sungguh tidak ada suatu perkara yang berlaku dengan kebetulan, melainkan benda itu Allah kehendak. InsyaAllah, amin ya rabbal alamin. Mengaji sahabat. Jadi sekarang ni tak ada alasan kita tak boleh belajar agama. Tak ada alasan surau jauh, tak ada alasan kenderaan, tak ada. Sekarang ni sampai ke dalam rumah kita, sampai ke ujung jari, Allah Ta'ala nak bagi hidayah, nak bagi petunjuk. Kita je mau ataupun tak mau je. Sombong dan tidak. Buang sifat sombong kita tu. Kita nak mati, esok lusa kita matilah. Esok lusa kita mati sahabat. Jangan-jangan kan petang sekarang. Kita ingat akhir tahun kita yang akhir. Ngaji. Tak ada alasan dah sekarang ni kita tak boleh ngaji. Allah tahu kita pemalas nak pergi cari kuliah kat luar-luar tu. Allah tahu kita ni pemalas nak cari ilmu dekat luar, dekat masjid, dekat surau, jauh-jauh tu. Tapi kalau pasar malam jauh-jauh, pasar raya jauh-jauh, tempat peranginan jauh-jauh, kita boleh pergi. Tapi Allah punya sayang dengan kita. Allah manjakan kita lagi. Allah manjakan kita lagi. Nampak tak? Allah manjakan kita lagi. Allah jadikan asbab ni TikTok ni. Dalam TikTok ni boleh belajar ilmu yang wajib-wajib. Pun kita tak nak juga. Dah apa yang kita nak? Apa yang kita nak? Nak Allah bagi macam mana lagi? Betul tu sahabat. Tak ada alasan dah. Sebenarnya Allah sangat-sangat nak tolong kita. Tapi kita yang tak kesian dengan diri kita. Allah kesian diri kita. Allah kesiankan kita. Nanti kita yang susah. Nanti kita yang diazab. Nanti kita yang duduk dalam kecelakaan. Tapi kita dah tak nak tolong diri kita, macam mana? Kita yang tak nak usaha. Kita yang tak nak usaha buat sebab-sebab agar amalan kita betul dan diterima oleh Allah. Kita yang tak nak usaha menyelamatkan diri kita daripada maksiat, tak belajar. Itu salah kita, bukan salah Allah. Allah dah datangkan peringatan. Allah dah jemput kita. Selalu datang depan mata kita iklan-iklan, mari belajar, mari mengaji. Kawan-kawan kita ajak, tok guru kita ajak, ustaz-ustaz kita ajak. Kadang-kadang kita scroll kita punya TikTok ni, ada nampak iklan-iklan nasihat-nasihat pentingnya belajar agama. Tapi kita sombong. Kita tak peduli. Kita anggap benda tu buang masa. Tunggu nanti sahabat. Tunggu sampai masa nanti Allah tutup pandangan kita. Allah tutup telinga kita. Allah tutup pengetahuan kita daripada mendapat ilmu yang bermanfaat. Masaklah kita. Bila Allah dah tak sudi nak menjemput kita, bila Allah dah tak sudi bagi petunjuk, bila Allah dah tak sudi nak bagi hidayah, takkan ada satu makhluk pun yang boleh memberi petunjuk dan hidayah kepada kita. Jadi jangan sombong. Jangan sombong. Jadi sebaik-baiknya jangan tunggu dan tengoklah. Sebab bila sampai waktu tu nanti makan tak habis kita. Takkan sanggup. Kita takkan sanggup nak terima azab siksaan Allah tu. Jangan sombong. Orang tak ajak pun aku boleh pergi sendirilah. Kau boleh bergerak ke kalau Allah tak gerakkan tubuh badan kau. Jangan kata tubuh badan kau, hati kau pun takkan teringat nak menuntut ilmu. Hati kau pun takkan teringat kepada Allah kalau tidak ditolong oleh Allah. Jadi jangan sombong. Ngaji, belajar. Okey, teruskan lagi, insya-Allah. Sambil-sambil tu nasihat untuk diri kita.
diri saya sendiri khususnya. Dan kalau baik, mudah-mudahan ada manfaat untuk kawan-kawan semua. Itu ingatan untuk saya khususnya. Okey, maka berjalan itu jadi, dan jika berjalan itu kepada maksiat, maka haramlah berjalan itu. Kita pergi mana, nak pergi jalan mana, apa tujuan tu? Hujung minggu ni ada ride lah. Hujung minggu ni ada ride. Nak pergi mana? Nak pergi Thailand, nak pergi Phuket. Sebab apa nak pergi sana? Nak pergi sana, tujuan asal nak pergi ziarah sesama Muslim dekat sana, kawan-kawan kita dekat sana nak pergi ziarah. Kemudian kalau ada masa nak pergi ziarah pondok-pondok di sebelah sana, nak pergi lawat masjid-masjid di sekitar sana, maka ride track di kemudian maka apa hukum pergi ride tu? Selagi niatnya itu harus ataupun mubah ataupun sunat ataupun wajib, maka bergantunglah dapat pahala. Dia ride 1000 km, dia ride 800 km dengan niat nak pergi ziarah sanak saudara dia, ataupun nak pergi hantar bantuan ke, nak pergi hantar zakat ke contohnya, nak pergi tolong fakir miskin di sana ke, maka dapat pahala lah. Bukan ride kosong, tetapi ride yang mendatangkan pahala. Tapi kalau dia ride dengan niat nak pergi melihat perkara-perkara maksiat, dia ride kerana nak pergi buat maksiat, maka ride itu belum makan lagi. Maka ride itu hukumnya haram. Haram kita pergi ride dengan niat nak pergi tengok benda maksiat, nak pergi tengok aurat orang, nak pergi rumah-rumah urut ataupun sebagainya. Maka kalau begitulah niatnya, maka ride itu hukumnya haram, ride itu hukumnya maksiat. Kalau dia mati contohnya dalam perjalanan tu, kalau dia mati dalam perjalanan itu, selagi dia tak baiki dan betulkan niat dia, maka matinya dalam su'ul khatimah. Mati dalam kejahatan. Na'udzubillah min zalik. Jadi hati-hati, betulkan niat kita, betulkan niat kita. Salah niat, ride-nya haram. Betul niat dan tujuan, dapat pahala sunat. Kadang-kadang jadi wajib pula. Faham tu? Jangan salah niat bila ride. Betul? Dia kata, jom nak pergi Thailand lah. Pergi mana? Pergi Phuket lah. Pergi Phuket ke? Pergi apa? Mana lah? Kita pun tak tahu. Sebab apa? Tu tepi-tepi pantai tu. Mak Saleh ada, Matak Saleh ada. Inilah peluang. Kat Malaysia kita susah nak tengok. Kat Malaysia susah nak tengok. Kat pantai-pantai kita susah nak tengok. Tapi kat sana, boleh tengok selagi nak tengok. Jadi dia ride dengan niat nak pergi ke tempat tu nak tengok aurat orang, maka hukum ride-nya tu haram. Kerabi. Nak tengok sotong contohnya. Memang niat dia nak pergi Kerabi nak tengok sotong. Niat dia, Allah tahu niat kita. Kita tak boleh bohong. Allah lah tahu niat kita kan. Tapi kita sangka baiklah. Kalau kawan-kawan nak pergi ride tu, kita sangka baiklah. Ini ilmu. Kita sedang cerita hukum Allah. Kita sedang cerita undang-undang Allah. Itu terpulanglah. Bukan kita nak menghukum, kita menceritakan hukum. Ada orang tak faham. Kita nak cerita tentang hukum. Maknanya kita dah tahu dah hukum. Jadi lain kali kalau kita nak pergi ride, tak kisah mana, ingat hukum ni. Apa niat kita nak pergi? Kalau kita nak pergi ziarah, ride kita tu pahala. Kalau kita ride tu nak pergi tengok benda haram, maka dapat dosa. Buat apa kiranya bergantung pada niat. Betul-betul. Innamal a'malu binniyat. Tapi tengok juga, kalau benda yang kita buat tadi terang-terang menyalahi syariat, walaupun niatnya baik, tetap hukumnya haram. Bukan maksudnya halal ni, niat ni menghalalkan cara. Dah. Niat tak menghalalkan cara. Niat tak menghalalkan cara.
Hati-hati. Kita kita anjurkan konsert. Kita anjurkan konsert berjoget. Kita anjurkan tok pakai sponsor, jadi sponsor. Apa sponsor apa? Majlis tari menari. Majlis tarian gelik di antara laki-laki dan perempuan. Tapi niat saya apa? Orang pun DM dia kata, tok pakai sponsor joget lambat. Tok pakai ni rasa macam nak join lah, nak bagilah ni saham lah, nak tolong lah. Jadi sekarang ni nak buat acara joget-joget ni, tadi tu niatnya apa ni? Yang panggil nak buat konsep joget-joget tari menari ni dengan dedah aurat, dengan campur-campur orang ni. Yang jemput artis daripada luar ni. Tujuan saya nak buat kutipan lah untuk nak bantu sekolah tahfiz. Saya nak buat bantuan lah, nak buat bantuan untuk sekolah tahfiz. Jadi saya menyerulah kepada kawan-kawan semua, tolonglah sponsor, tolonglah support saya punya program tari menari ni. Tari menari amal. Tari menari amal. Bukan konsep amal. Tari menari amal. Adakah jadi boleh? Adakah dibolehkan dengan niat saya nak buat kutipan untuk nak membantu sekolah tahfiz, membantu sekolah pondok? Jawabnya tak boleh. Bila ustaz? Azman, bukan betul-betul. Kau macam nak datang je, DM tepi. Kau baru cakap macam ni, kau dah tanya bila bertuahnya budak. Jadi tak boleh. Tak boleh lah. Nampak tak? Ustaz nak like ke? Tak, motor belum siap lagi. Motor belum siap lagi. Boleh. Solat di mana-mana boleh. Solat di mana-mana boleh. Dalam night club boleh solat. Yang haram tetap haram, yang wajib tetap wajib. Yang haram tetap haram. Dia minum arak, lepas minum arak, masuk waktu solat, dia solat. Dia minum arak tu maksiat dia. Dia solat tu itu kewajipan dia. Kasih siap je Pak Ustaz, lutut dalam tak asal jalan tu. Ui. Janganlah. Tu ke siapa ni rescue ni? Janganlah. Bawa sabarlah. Berapa kali tertongging tadi? 5-6 kali tertongging dah. Masya Allah, tabarakallah. Betul-betul. Jadi niat tadi kepada siapa tadi, akak apa tadi, bergantung pada niat. Tapi ingat, niat tidak menghalalkan cara. Kita tengok contoh. Ada kawan kita, suami dia nak pergi umrah. Dia tinggal seorang kat rumah. Kita ni rakan sepejabat dia, laki-laki lah. Kita niat kita nak pergi teman dia lah malam ni kat rumah dia. Sebab takut apa-apa berlaku kan. Apa-apa berlaku ke, nanti kan dia seorang-seorang. Suami dia tak ada pergi umrah. Rumah dia pula tak ada orang lain. Jadi kita nak volunteer, nak tolong temankan dia kat rumah. Niat kita baik, nak jaga keselamatan dia, takut berlaku apa-apa ke kan. Tetap hukumnya haram. Walaupun niatnya baik. Niatnya baik. Tapi tetap haram kerana melanggar syariat tadi. Baiknya benar. Baik benar tu. Nak tolong sangat tu. Nak tolong sangat tu kalau macam tu. Baik ada makna. Baik abang jamin tu ya bapa. Baik abang jamin tu ya bapa. Baik ada makna tu katanya. Hati-hatilah. Hati-hati. Okey, habis.
Allah. Seronok tak ngaji? Sahabat nak tanya ni, seronok tak belajar? Kawan-kawan seronok tak ngaji? Rasa seronok tak Allah pilih kita jadi orang ngaji? Rasa seronok tak, rasa bertuah tak Allah pilih kita jadi orang belajar? Rasa seronok tak Allah selamatkan kita daripada dulu kita tak pernah dengar benda-benda macam ni. Dulu kita tak pernah duduk dalam majlis-majlis yang macam ni. Saya pun sama. Tak pernah pegang kitab, tak pernah tengok kitab, tak pernah duduk dalam majlis ilmu, tak pernah. Tak pernah. Tak pernah. Tapi ialah Allah, bila Allah tu sayang, bila Allah tu nak selamatkan hamba-hamba dia, sejahat mana, seleka mana, selupa mana, sederhaka mana daripada suami, sederhaka mana daripada ibu bapa dia, Allah akan panggil, Allah akan jemput dia secara khusus. Allah tuliskan, Allah tuliskan dia, senaraikan nama-namanya di dalam golongan orang-orang yang istimewa di sisi Allah. Kerana Allah Ta'ala nak memberikan kebaikan, kerana Allah nak menyelamatkan dia daripada kejahilan dan kemaksiatan yang berpanjangan. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Mudah-mudahan. Ini semua nikmat Allah pada kita, sahabat. Jangan pandang siapa-siapa. Pandang Allah. Itu tanda Allah sayang kita. Kalau Allah tak sayang kita, Allah biarkan kita. Tapi Allah sayang kita, walaupun kita bukan orang baik-baik. Kadang tak solat, kadang dedah aurat, kadang gaul bebas, kadang cakap benda bukan-bukan. Tapi bila Allah nak pilih jadikan seseorang hamba tu tadi kekasih Allah, Allah akan jemput dia, Allah akan pilih dia, duduk di dalam majlis ilmu, duduk dalam majlis ilmu. Itu tanda-tanda Allah Ta'ala nak memberikan pertolongan, tanda-tanda Allah nak memberikan pertolongan kepada mereka. Baik. Jadi alhamdulillah, syukur banyak-banyak, kena terima kasih banyak-banyak. Bila Allah dah buat baik dengan kita, kita kena balaslah. Kita kena balaslah kebaikan Allah tu. Kalau orang manusia buat baik pada kita pun, kita disuruh kan akhlak, dibalas kebaikan. Ini kan Allah. Ini kan Allah yang memberi balasan, yang menolong kita pagi, petang, siang, malam. Maka lebih-lebih lagi lah kita nak kena banyak berterima kasih kepada Allah. Hari ini kita dipilih, esok lusa belum pasti. Hari ini kita dipilih oleh Allah, dijemput oleh Allah, esok lusa belum pasti. Tapi kita harap, doa selalu, lepas solat doa selalu. Ya Allah, pilihlah aku sentiasa duduk dalam majlis ilmu. Pilihlah aku sentiasa duduk dalam majlis ilmu yang bermanfaat. Minta pada Allah. Kita tak ada kuasa. Mustahil kita boleh duduk dalam majlis ilmu kalau Allah tak pilih. Kemudian minta Allah jaga niat kita daripada niat-niat yang tak baik. Kerana dalam ibadat tu ada tipu daya nafsu syaitan yang sangat halus. Kadang-kadang kita perasan macam baik, macam dah betul, tapi ada kesilapan yang kita tak nampak. Sebab tu ilmu tu penting. Jangan berhenti belajar. Jangan berhenti belajar. Nafsu syaitan nak menipu kita dalam macam-macam bentuk, dengan macam-macam cara, dengan macam-macam perangkap. Jadi di samping kita belajar, jangan lupakan kawan-kawan kita. Sambil kita belajar, jangan lupakan kawan-kawan kita. Ajak kawan-kawan kita mengaji, ajak kawan-kawan kita join. Mudah-mudahan kita semua dibimbing oleh Allah. Nanti DM. Kemudian, teruskan lagi. Maka wajib pula berjalan itu. Dan jika berjalan kepada maksiat, maka haram berjalan itu. Maka haramlah berjalan itu. Dan jika berjalan itu kepada yang sunat, contohnya kita nak pergi ziarah saudara mara kita, nak pergi ziarah saudara mara kita di Johor ke, di Singapura ke, nak pergi ziarah di Azman ke kat Singapura,
Maka berjalan itu hukumnya sunat. Sunat lah berjalan. Tapi kalau kita berjalan nak pergi Singapura dengan niat nak pergi mengumpat. Dengan niat nak pergi mengumpat. Saya nak pergi jumpa Azman kat Singapura, tapi niat saya nak pergi mengumpat. Ada cerita hot-hot. Ada cerita hot-hot ni saya nak cerita dengan Azman ni pasal kawan-kawan kita ni. Sesaja nak cerita, bukan ada tujuan apa pun. Maka perjalanan saya itu maksiat. Okey. Maka sunat. Dan jika makruh, kalau kita berjalan tu tadi dengan niat dan dah cerita hot jauh pun sanggup. Belum. Ustaz dah mandat kan? Sekejap lagi nak dengar. Kan ya? Sekejap kan? Jambu tabu asam tu. Kamu sedap. Mana sedap ni. Tapi saya ni dah tua, gigi dia banyak. Gigi dia banyak rosak, jadi tak berapa nak nikmat nak makan ni. Jamu, masya-Allah tabarakallah. Buang terbiat kalau saya makan jamu. Jambu bukan jamu. Boleh bagi contoh tak? Berjalan hukumnya makruh. Cuba tengok sahabat, tengok kat situ kalau dia tulis ada diskaun tu ada lah. Kalau tak ada tu tak ada lah tu sahabat. Minta ampun maaf lah. Okey, jalan, contoh berjalan dengan tujuan makruh. Kita pergi Singapura. Saya pergi Singapura nak jumpa Azman. Tadi dah lah tujuan nak mengumpat. Satunya saya nak pergi makan bawang dekat sana. Saya nak pergi makan bawang. Jumpa Azman, saya nak pergi makan bawang dekat Singapura. Tujuannya saya nak pergi makan benda-benda yang membusukkan mulut saya. Maka berjalan ke Singapura tadi hukumnya makruh. Kalau saya pergi Singapura, berjalan ke Singapura dengan niat nak membawang, itu haram. Kalau niat nak pergi makan bawang, makruh. Kita nak pergi ziarah kawan-kawan kita, kita nak pergi jumpa kawan-kawan kita, adik-beradik kita, niat nak pergi membawang, hukumnya haram. Kalau kita pergi jumpa kawan-kawan kita, niat nak pergi makan bawang, hukumnya makruh. Begitu. Bawang, petai, kerdas, macam-macam dah. Makan jerit. Habis. Demikianlah tiap-tiap yang harus itu. Okey, faham tak sahabat? Setakat ni faham tak hukum harus? Siapa faham hukum harus? Komen faham cepat sebelum end live ni. Stok bawang kat sini dah habis, tu nak pergi Singapura. Makan bawang kat Singapura. Siapa lagi tu yang duduk diam jadi jadi CCTV tu, komen-komen sikit. Apalah. Jauh Mona sampai Singapura cerita bawang sini, stok bawang dah habis. Siapa faham? Komen. Siapa belum pernah komen, tolonglah komen. Kadang-kadang selalu masuk live. Tapi tak mengam. Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Tak apalah, tak nak komen pun tak apa. Haruslah, harus. Tak komen pun tak apalah, harus. Alhamdulillah. Bila kalian faham, kita tumpang seronok. Lagi tak jekoh pula bang orang. Saya tengok Ustaz makan jadi lapar. Kejap lagi makan lah. Kejap lagi makan. Nak sudah dah ni. Okey, inilah dia huraian hukum syarak. Jadi itulah yang dah tersebut tu wajib, sunat, makruh, haram, harus. Jadi yang dah tersebut tu kata musannif, inilah dia hukum yang bersangkut paut dengan hukum syarak. Jadi jangan lupa kita ulang kaji sikit kesimpulan sebelum kita tutup. Kesimpulan, apa erti hukum syarak? Apa erti hukum? Apa erti hukum syarak ataupun apa erti agama? Agama bermaksud undang-undang yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Tak syarah kita apa? Oh, kitab Misbah Munir. Apa tadi? Syarak maknanya undang-undang yang datang daripada Allah. Itu nama hukum syarak. Hukum syarak terbahagi kepada 5. Wajib, sunat, makruh, haram, harus. Jadi tiap-tiap satu ni kita dah huraikan dah. Jadi jangan ada lagi di antara kita yang tak faham lagi apa erti wajib, apa erti sunat, apa erti makruh, apa erti haram, apa erti harus. Semua kita dah huraikan. Harap-harap fahamlah. Harap-harap faham. Kalau tak faham tanya. Kalau tak faham, contohnya ada yang kita tak faham tentang hukum-hukum yang kita dah belajar sebelum ni, wajib, sunat, makruh, haram, harus, boleh tanya nanti insya-Allah. Kawan-kawan yang dah tahu pun boleh tolong kongsi-kongsikan. Dah tahu dah semua ni, dah pandai dah insya-Allah. Okey. Inilah dia huraian hukum syarak. Maka jika engkau menghendaki lebih panjang, hendaklah engkau belajar di kitab-kitab yang besar daripada usul fiqh dan kitab-kitab fiqh. Kalau kau nak tahu lagi panjang lebar tentang masalah haram, makruh, harus dan sebagainya, ngaji usul fiqh. Ngaji kitab usul fiqh. Usul fiqh ni nak merendangkan lagi ilmu fiqh kita. Jadi makruh lebih baik jangan buat je. Apa tu? Apa benda? Apa benda? Ya, tak perasan. Jadi makruh lebih baik jangan buat apa benda? Alhamdulillah. Jering rebus. Betul? Jering rebus. Jering tanam. Pernah makan jering tanam tak? Jering tanam, lepas tu dimakan dengan kelapa. Kelapa gula garam. Jering tanam. Macam-macam dia orang punya resepi dulu-dulu. Jering tanam. Lepas tu makan dengan kelapa, campur dengan gula, campur dengan garam. Jadi meninggalkan benda makruh itulah yang terlebih baik. Membuat benda yang sunat itulah yang terlebih baik. Di samping kita buat benda wajib, perbanyakkan yang sunat. Di samping meninggalkan benda haram, usaha tinggalkan yang makruh. Itu maksudnya. Jering tanam tu lagi kuat bau dia. Terangkat hidung. Jangan kata hidung pun terangkat. Mak mertua pun angkat kaki. Pak mertua pun angkat kaki. Tengoklah, budu bau tak budu? Budu bau tak? Kan? Apa saja makanan yang bau dia tak sedap, yang bau dia orang tak suka, makruh. Makan jering tanam, makan petai tanam. Bukan kata terangkat hidung. Laki kita pun angkat kaki. Laki pun angkat kaki. Tu tak cerita masuk bilik air lagi, melantung bau. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Masya Allah. Durian. Durian pun tak semua orang suka bau dia. Walaupun rasa dia ramai orang suka, tapi bau dia dapat dah makan sekarang sendawa. Bila sendawa durian siap.
Kalau tanya semayang tu, kalau tanya semayang, dapat pula kita semayang dengan orang yang jenis tak sah bacaan rukun qauli dia. Rukun qauli ni, Azman, oi, Azman, kau jangan tidur. Azman, rukun qauli ni, Nescafe satu. Rukun qauli, kita kena baca memperdengarkan telinga kita. Betul Azman? Tiba-tiba ada di kalangan kita yang bacaan rukun qauli ini tidak sah. Dengan makna dia baca berangin. Dia baca berangin macam itik tu, macam itik angsa tu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Susah pula nak lakonkan. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wah, tu dia makan apa? Dia makan durian pula. Cuba korang bayangkan dia punya bau yang keluar daripada mulut dia tu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berangin, bau petai, bau jering, bau durian. Kita dekat sebelah ni yang baca Fatihah, hilang khusyuk sampai lupa ayat berapa. Lupa ayat berapa tadi sebab terganggu dengan bau busuk orang sebelah kita. Sebab tu nak pergi solat kena melantung maulid. Kena gosok gigi. Nak menghilangkan makruh dengan bersugi, dengan gosok gigi. Bila gosok gigi, bersugi, hilang bau, hilanglah makruh. Jadi makruh kita nak sertai solat berjamaah dengan bau mulut yang tak menyenangkan ataupun bau tubuh yang tidak menyenangkan. Bau kari kambing gigi lutut. Atau kau tengah lapar tu masa tu. Sebab tu nak hilangkan makruh, pakailah minyak wangi ni. Pakai minyak wangi ni. Pakai minyak wangi ni. Sekarang kita nak kempen dah. Faedah. Okey, faedah tu nanti kita sambung insya-Allah. Nanti tegur, nanti kecil hati betul. Diamlah doakan yang baik-baik je. Doakan yang baik. Boleh jadi dia tak tahu, boleh jadi dia tak faham, boleh jadi dia tak ngaji tu. Kadang-kadang bau badan kita ni mengganggu orang, mengganggu jemaah. Jadi faedah itu nanti insya-Allah kelas tambahan akan datang. Kelas tambahan akan datang. Jadi saya nak tutup kelas pengajian dulu, nak baca doa dulu, nak baca doa tutup kelas pengajian dulu. Lepas tu kan boleh kita nak sembang-sembang santai-santai sekejap insya-Allah. Baik. Jadi dengan berkah majlis ilmu kita pada petang ni, walaupun santai-santai, diharapkan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua, dan Allah Taala memberikan kefahaman yang baik, ingatan yang baik, dapat kita beramal dalam usaha kita memperbetulkan dan memperbaiki amalan kita insya-Allah. Insya-Allah nanti malam nanti jumpa lagi insya-Allah. Malam ni kitab Risalah Al-Misbahul Munir. Malam ni kitab Risalah Al-Misbahul Munir. Harap-harap di tempat tu lain okey dah. Pukul 7.50 Misbahul Munir. Nanti malam pukul 9.40 malam ada satu kelas lagi insya-Allah boleh kitab Minhajul Abidin kalau tak silap malam ni, ataupun kitab Muniyatul Musalli, ataupun kitab Faridatul Faraid malam ni pukul 9. 9.30, 9.40. Jadi kita baca doa penutup dululah. Ini sahabat-sahabat yang nak ada hal, ada kerja, nak keluar dulu, sila-silakan. Nak undur diri ke, nak mengundur ke, nak jalan ke depan ke, ikutlah. Haruslah. Lohgilah. Baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah alaihi. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbana 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbana faqihna wa faqih ahlana wa qarabatina fi dinina ma ahli kutubi wa thawrat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahirabbil alamin. Insya-Allah. Nanti baca doa lah. Nanti baca doa akhir tahun. Saya nanti baca doa tahun ni awal lagi ni. Nanti baca doa. Belajar baca doa. Tak boleh baca bahasa Arab, baca bahasa Melayu. Tak kisah. Tu doa akhir tahun tu yang ulama dah karang. Kalau kita boleh baca dan kita boleh faham, itu yang terbaik. Yang paling afdal kita baca doa yang kita faham. Itu
yang baik. Kalau kita nak baca doa dalam bahasa Arab, tetapi doa-doa tu adalah doa-doa yang pernah dibaca oleh Nabi SAW, maka afdal kita baca. Jadi di sini kawan-kawan boleh gabungkan. Baca doa yang pernah Nabi baca, baca doa yang sahabat yang para alim ulama dah karangkan, serta baca doa kita sendiri. Baca doa kita sendiri. Kita baca doa tu, biar doa tu yang kita sendiri mengerti, memahami, yang lebih menyentuh hati kita. Sebab kita ni masalah tak sama. Jadi apa yang kita nak ceritakan pada Tuhan tu kita boleh doa dalam bahasa apa pun. Allah Ta'ala Maha mengerti. Minta ampun banyak-banyak dengan Allah. Segala dosa, maksiat yang kita dah buat, yang aku dah buat pada tahun ni, ya Allah, banyak dosa yang aku buat pada anak bini, pada suami, pada ibu bapa, pada jiran tetangga. Ceritalah. Sebutkanlah. Sesungguhnya kalau kita tak sebut pun Allah Ta'ala tahu dosa dan maksiat kita. Doa dalam bahasa Melayu pun tak apa. Bukan dalam semayang, luar semayang. Tapi sebelum doa tu, buatlah tahlil ke, istighfar banyak-banyak ke, baca qul huwallah banyak-banyak ke, solawat banyak-banyak ke. Sementara sebelum hampir maghrib, solawat banyak-banyak, nanti dalam pukul 7 ke baca doa, 7 suku ke baca doa. Baca doa akhir tahun, makna minta ampun daripada Allah di atas dosa dan kesilapan dan kesalahan dan ketaksiran kita dalam amal ibadat kita. Ya Allah, dalam tahun ni banyak aku gunakan akal fikiran aku ni, bersibuk berbimbang memikirkan hal-hal dunia. Hati aku ni bersibuk berbimbang memikirkan hal-hal dunia. Ampunkan aku ya Allah, maafkan aku mengaku berdosa, aku mengaku bersalah, aku leka, aku lupa, aku lalai. Contohlah. Doalah. Jangan dengan sebab kita tak pandai baca doa yang bahasa Arab tu kita tak nak doalah dalam bahasa Melayu. Ataupun doa dalam bahasa English ke, ikutlah. Ataupun doa dalam Urdu ke, ikutlah. Doa dalam bahasa Jerman ke, ataupun doa dalam bahasa Korea ke, ikutlah. Allah Ta'ala Maha mengerti dan memahami. Yang penting doa tu kita faham dan datang daripada hati kita. Datang daripada hati kita. Doa tu daripada hati kita, suara hati kita. Dan yakin ini adab berdoa. Ini adab berdoa, sahabat. Jaga-jaga adab berdoa. Yang pertama, jangan berdoa kerana nak memberitahu kepada Allah. Jaga. Ni kan petang ni kan ramai orang nak baca ni. Ramai orang nak baca doa petang ni. Jadi kena ingat, di antara adab berdoa yang saya ingat, yang saya tahu, saya cuba kongsikan. Jangan kita berdoa kerana nak memberitahu kepada Allah. Kenapa? Kerana sesungguhnya Allah Ta'ala telah mengetahui segala-galanya. Apa yang nak kita doakan, sedia kala lagi telah ada dalam ilmu pengetahuan Allah. Yang kedua, kita berdoa dalam keadaan kita yakin doa kita sedang didengar oleh Allah. Kita kena yakin waktu berdoa tu, ini adab dalam berdoa, tak kisahlah bila-bila waktu kita berdoa ni, nak cerita secara umum. Adab berdoa. Tiap-tiap kali berdoa mesti kita yakin dalam hati bahawa sesungguhnya doa kita ni yang kita sedang bacakan ni, ya Allah bla 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 bla, ya Allah begini sedang didengar oleh Allah. Wajib yakin dalam hati kita bahawasanya doa kita ni sedang didengar oleh Allah. Doa kita telah pun diketahui oleh Allah, apa yang kita nak doakan, apa yang kita nak panjatkan. Kemudian doa dalam keadaan hati kita bersangka baik. Apa maksudnya? Kita yakin sungguh-sungguh doa kita itu pasti dikabul, diterima oleh Allah dan akan diberi oleh Allah. Sama ada diberi di dunia ataupun diberi di hari kiamat, ataupun diberi dengan benda yang jauh lebih baik daripada apa yang kita minta. Jadi jaga-jaga, itu di antara adab dan akhlak kita berdoa. Sangka baik. Jangan sambil-sambil kita doa, ini Allah tak dengar ni, ini Allah tak tahu ni. Jangan, boleh rosak akidah.
Kalau kita berdoa, kalau seseorang itu berdoa dengan sebab dia i'tikad, aku kalau tak doa Allah tak tahu hajat aku, rosak akidah dia. Kufur, na'udzubillah min zalik. Hati-hati sahabat, hati-hati kawan-kawan. Kalau kita berdoa dengan kita niat, aku kalau tak doa Allah tak tahu hajat aku. Kalau aku tak doa Allah tak tahu apa keperluan aku. Rosak akidah. Rosak akidah. Boleh bakar bukhur. Dianjurkan sunnah. Berwangi-wangian. Bukhur ada tu dalam tu. Dalam tu ada tu. Dalam beg tu ada bukhur. Yang tak ada bukhur boleh beli. Boleh bakar bukhur. Kat rumah kita. Rumah kita stok dah habis. Bukhur. Boleh bakar. Haruman. Nabi SAW suka bau-bau wangi. Tak kisahlah dengan cara lama ke, dengan cara moden ke. Tujuannya nak berwangi-wangi. Bukhur tu orang panggil kaedah. Orang dulu, orang sekarang main spray-spray. Review bukhur. Tak adalah barang-barang dia dah habis. Nanti insya-Allah. Tapi kat dalam beg tu ada. Boleh tengok kat situ. Yang mahal ada, yang murah ada. Dalam kelas bakar bukhur, dalam rumah kita bakar bukhur, boleh menaikkan bau-bau yang wangi ya. Bau Raudhah ada, bau Masjidil Haram ada, bau gini ada. Ikut kita lah. Boleh. Ataupun pakai minyak wangi. Boleh. Dalam majlis ilmu, majlis zikir, kita nak solat. Dengan tujuan ni supaya kita jadi dapat menikmati rasa tenang, rasa seronok. Wangi, seronok lah. Kan? Mencerdaskan minda kita, jadi segar minda kita. Insya-Allah, sahabat. Insya-Allah. Ustaz saya dah nak join grup. Okey, baik, nanti saya balas. Siapa yang nak join kelas, nak tahu jadual kelas, tolong DM. Nanti saya masukkan dalam grup kuliah tu. Nanti kalian boleh tahu bila waktu kelas, apa kitab. Siapa nak jadual kelas, siapa yang berasa nak ikut kelas saya, boleh masuk dalam grup tu. Kalau rasa tak sesuai, tak seronok, boleh left grup. Sebab dalam grup tu macam-macam. Kawan-kawan saya ramai dalam tu. Kawan-kawan motor saya pun ramai dalam tu. Biasalah. Itu bukan orang baik-baik. Nanti DM nanti saya bagi nombor WhatsApp, nanti WhatsApp saya balik. Jadi saya bagi nombor WhatsApp, nanti WhatsApp saya balik, saya masukkan dalam grup. Insya-Allah. Kalau lambat tu makna saya tak perasan lah tu. Ni dalam ni kawan-kawan kita ni, dalam ni ramai yang kebanyakannya dah ada dalam grup tu. Siapa yang dah ada dalam grup tu, cuba ngaku. Baik ngaku. Siapa dah ada dalam grup tu, cuba baik ngaku. Siapa? Oi, kat tangan. Jangan tidur. Kan habis ni, nak sudah dah. 10 minit lagi end live. Siapa angkat tangan? Siapa dah ada dalam grup tu angkat tangan? Cepat. Siapa? Baru 3 orang baru. 3 orang ke dalam tu? Siapa ada dalam grup tu angkat tangan? Siapa lagi ni? Saya pun tak perasan kadang-kadang. Lagi. Terima kasih yang ada bagi gear daripada tadi, ada bagi gear bunga lah, apalah, macam-macam lah. Belum lagi. Terpulang lah. Harus. Nak masuk pun boleh, tak nak masuk pun boleh. Harus. Lagi. Siapa lagi? Kawan-kawan yang dah masuk tahu dah. Nanti lama-lama dengan sendiri akan terhafal jadual tu. Saya angkat tangan, Ustaz nampak tak? Mana? Saya makrifat jap. Nampak. Kalau tak nampak pendek umur. Kalau jawab tak nampak nanti kan pendek umur pula. Kita amal dah lah tak ada ni. Ilmu tak beramal pula. InsyaAllah 15 minit lagi end live. Saya nak makan. Pula lah. Berasa macam lapar pula. Apa yang ditukang itu, tu isyarat daripada kantin. Dah sampai waktu untuk makan.
Terima kasihlah sahabat. Sudi kawan, sudi kenal. Tak apa, saya tak kisah. Waktu kita ngaji betul-betul. Dah habis kelas, kita geng lah. Dalam kelas pun kita geng. Dah habis kelas, kita geng. Tak ada masalah, insyaAllah. Biar ada perasaan kita saling seronok. Tak nak ada rasa canggung. Boleh, sila. Bismillah, insyaAllah. Ni pukul 4 dah. Dia jadi ada yang nak pergi surau, nak pergi masjid, nak siap-siap solat. Silakan. Tafadhal. Kalau nak keluar terus macam tu pun tak apa. Saya tak kisah. Nak singgah-singgah lepas tu nak keluar tanpa bagi salam ke apa, tak apa, tak ada masalah. Sila, insya-Allah. Terima kasihlah kawan-kawan yang banyak support, yang banyak tolong, yang banyak share, yang selalu hadir, yang jadi asbab bertambah-tambah lagi kawan-kawan kita. Terima kasih. Jazakumullahu khairal jazak. Jadi makin ramai kawan-kawan yang belajar, mudah-mudahan makin banyaklah saham akhirat yang saya dapat. Mudah-mudahan. Insya-Allah. Terima kasih banyak-banyak. Yang buat baik, yang doakan, yang bagi salam, yang jawab salam. Terima kasih banyak-banyak. Nama-nama kalian telah dicatat oleh malaikat. Jangan risau, meskipun saya tak boleh nak sebut, saya tak perasan nak bacakan nama-nama dan komen-komen sahabat semua. Sesungguhnya semua tu dah disaksikan oleh malaikat. Dah disaksikan oleh Allah, dah disaksikan oleh malaikat. Allah takkan lupa memberi balasan baik kepada kalian semua, insya-Allah. Saya doakan segala pahala amal kebaikan dan kebajikan perbuatan baik kalian dikabul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berkah keikhlasan hati sahabat, dengan keberkatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampunkan segala dosa-dosa kita yang kita dah buat dengan sengaja, dengan tak sengaja pada tahun ni. Begitulah juga di tahun-tahun yang sebelum ini. Dosa-dosa besar kita, dosa-dosa kecil kita, dosa-dosa anggota kita, dosa mata kita, dosa telinga kita, dosa lidah kita, dosa kaki kita, dosa tangan kita, dosa perut kita, dosa farat, dosa kemaluan kita. Mudah-mudahan dengan berkat Nabi Muhammad SAW, Allah Ta'ala mengampunkan dosa-dosa kita, mengampunkan dosa-dosa kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan kita hamba yang lebih baik, hamba yang senantiasa memperbarui azam setiap hari, setiap minit. Mudah-mudahan ada perubahan pada amalan kita. Mudah-mudahan ada perubahan dengan asbab kita belajar ni. Mudah-mudahan ada perubahan di dalam perhubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dulu kita tamak haloba, dengan dunia, dengan keinginan nafsu, mudah-mudahan Allah Ta'ala baiki hati kita. Tukarkan hati kita. Kalau dulu seronok dengan benda-benda dunia, mudah-mudahan sekarang ni seronok dengan benda-benda yang dibangsakan kepada akhirat. Seronok dengan majlis ilmu, seronok dengan ibadat, seronok nak maafkan orang, seronok nak sangka baik dengan orang, seronok dengan ujian-ujian yang Allah datangkan pada diri kita. Sabar, redha dengan takdir Allah, bersangka baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah tolong kita, bantu kita, bagi pertolongan, keluarkan kita daripada kancah dosa dan maksiat yang kita selalu buat, yang selalu kita ulang-ulang tiap-tiap hari. Mudah-mudahan Allah Ta'ala timbulkan dalam hati kita perasaan tak selesa nak membuat maksiat dah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala cabut rasa seronok buat maksiat, Allah gantikan dengan rasa seronok nak buat amal ibadat. Mudah-mudahan insya-Allah Allah bagi pertolongan kepada kita untuk menjaga amalan-amalan yang wajib khususnya untuk dilaksanakan, dan meninggalkan benda-benda yang haram khususnya untuk dijauhkan, dan memberi taufik kepada kita untuk memperbanyakkan amalan-amalan yang sunat, dan berusaha meninggalkan benda-benda yang dimakruhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan untuk masa-masa yang seterusnya kita senantiasa dibimbing oleh Allah, dipilih oleh Allah untuk duduk di dalam taman-taman syurga, majlis-majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah dekatkan kita dengan sahabat-sahabat yang ikhlas, sahabat-sahabat yang baik, sahabat-sahabat yang ikhlas nak berkawan kita kerana Allah, yang sudi nak menasihatkan kita, yang sudi nak mengingatkan kita, yang sudi nak membimbing tangan-tangan kita menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah segala perkara yang baik-baik yang diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah untuk umatnya, ya Allah, itulah juga doa-doa kami, ya Allah. Apa yang diminta jauh oleh Nabi SAW daripada umatnya, maka itulah juga doa-doa kami, ya Allah. Sesungguhnya kami tak kuasa, ya Allah, nak sebut satu persatu. Sesungguhnya Kau Maha mengetahui, sesungguhnya Kau Maha mengerti, sesungguhnya Kau Maha baik, ya Allah, Maha kasih sayang, Maha adil, ya Allah. Kami ni hamba yang banyak lupa, yang banyak leka, yang tidak berterima kasih dengan pertolongan-Mu, ya
ampunkan dosa-dosa kami, ampunkan dosa kedua ibu bapa kami, ibu bapa mertua kami ya Allah, adik-beradik kami, ipar dua kami, anak-anak buah kami, kawan-kawan kami, jiran-jiran kami, orang yang selalu menolong dan membantu kami, yang mendoakan kami, yang mengenang kami, dan orang-orang yang tidak senang dengan kami ya Allah, orang yang sakit hati dengan kami ya Allah, sedangkan dia muslim, sedangkan dia mukmin ya Allah, bagi taufik hidayah. Ampunkan segala dosa-dosa kami ya Allah, tidak terkecuali siapa pun. Ampunkan dosa-dosa kami, jadikan kami mukmin yang baik, jadikan kami muslim yang baik, muslimah yang baik, muslimah yang solehah, mukmin yang soleh, hamba-hamba yang bertakwa, yang berjaya dunia dan akhirat, yang tidak dilekakan oleh dunia, yang tidak selalu dikalahkan oleh hawa nafsu dan syaitan. Mudah-mudahan insya-Allah. Terima kasih banyak sahabat. Jumpa lagi insya-Allah. Mudah-mudahan Allah jadikan tahun-tahun yang baru, tahun-tahun yang akan datang ni tahun yang lebih baik, tahun yang lebih mendatangkan manfaat untuk diri kita. Kita tak tahu berapa hari lagi umur kita yang tinggal. Saki baki umur kita yang tinggal tak tahu berapa hari lagi. Mudah-mudahan dengan penghijrahan kita, dengan kesungguhan kita yang tak sempurna ni, Allah pandang dengan penuh kasih sayang Allah, mengampunkan segala dosa kita, segala kelemahan dan ketaksiran kita. Kita kena senantiasa mengaku yang kita ni lemah. Takkan ada, mustahil akan ada maknanya amalan yang sempurna yang kita buat. Kita takkan duduk, kita takkan dapat menjadi hamba yang sempurna sampai bila-bila. Sudah tentu ada dosa dan kesalahan, cuma kita sedar dengan tak sedar, mengaku dengan tak mengaku je. Tapi kita harap Allah ampunkan, dengan rahmat Allah, semata-mata rahmat Allah, dengan berkat Nabi Muhammad SAW, dengan berkat doa ibu bapa kita, dengan berkat doa alim ulama, tutup guru kita yang penuh kasih sayang di dalam hati mereka terhadap diri kita. Mereka tak suka tengok kita gagal di akhirat besok. Mereka tak suka tengok kita diazab oleh Allah di hari kiamat besok. Sebab tu alim ulama ni, tutup guru ni, dalam hatinya penuh kasih sayang kepada kita. Meskipun tidak ada perhubungan pertalian darah dengan mereka, tapi ketahuilah sesungguhnya kita tidak pernah lekang daripada doa dan ingatan mereka. InsyaAllah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey sahabat, insya-Allah sahabat, jumpa lagi lah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah. Yang ada beli-beli tadi, terima kasih ya. Yang dah ada beli-beli tadi, terima kasihlah. Allah saja yang balas kebaikan antum semua.